Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita dah berada pada 1 Syawal 1441 Hijrah pada hari ini. Kita nak kupas sikitlah. Kita nak ambil sempena Ramadan yang sebulan yang lalu dan semalam berakhir Ramadan. Dan hikmah COVID-19. Okay. Antara hikmah yang kita boleh ambil ada pertama adalah hikmah maksiat berkurangan di Malaysia. Itu antara yang kita boleh ambil hikmah yang kita rasa bila kata maksiat makin berkurang ni, insya-Allah Allah dapat mengurangkan bala ni, dapat dikurangkan lah. Sebab kita tak nak maksiat ni berleluasa, apatah lagi berada di ibu kota. Maksiat semestinya sangat bermaharaja. Itu salah satu hikmah yang paling kesan untuk saya. Sebab kita nak menyelamatkan golongan-golongan seperti ini daripada terjebak dengan maksiat. Mudah-mudahan dengan hikmah ini, golongan yang terjebak dengan maksiat ni dapat muhasabah dan mengambil ibrah di atas apa yang berlaku. Yang kedua adalah penjualan arak di Malaysia berkurangan di kalangan orang Muslim. Ya, arak ni, bila kata arak, kita tahu arak adalah bebas untuk golongan non-Muslim. Tetapi bagi Muslim, kita tahu arak adalah haram dan memang jelas nyata berkenaan dengan arak haram. Bila kita kata berkurangan, bukan bermakna tidak ada, mesti akan ada tangan-tangan gaib ni akan membeli arak. Tetapi kita mengharapkan golongan-golongan yang membeli arak ini untuk sama-sama juga muhasabah agar dengan Ramadan ini dapat menyelamatkan golongan-golongan ini daripada sentiasa membeli arak, terutamanya terutamanya Muslim. Ketiga, pembaziran makanan yang berleluasa suatu masa dahulu, iaitu di hotel, di kedai makan, bahkan mungkin di masjid kan. Dekat situ kita dapat hikmah di sebalik COVID-19 di mana makanan-makanan tersebut tidak berlaku secara pembaziran secara terang-terangan Ramadan pada kali ini. Itu bahkan daripada situ berlaku penjimatan yang sangat ketara dari sudut pembaziran kita buat makanan. Mungkin dari sudut lain kita tahu faktor dari sudut kos, ruling duit untuk pembayaran gaji dan sebagainya, mungkin ada risiko di situ. Tapi dari sudut kita ambil hikmah dari sudut pembaziran makanan itu, serba sedikit dia mengurangkan pembaziran di samping kita mengurangkan sisa-sisa toksik di Malaysia. Keempat, pengurangan gas keluar daripada kenderaan. Sepanjang PKP berlaku dan hikmah COVID-19 ni, kita tengok lebuh raya lengang, tak ada kenderaan. Kita tengok jalan-jalan raya biasa tak sesak, tak penuh dengan kenderaan. Bahkan LRT itu sendiri, pengangkutan awam, bas, tahu sebab berlakunya PKP ketika itu. Dan di mana ketika itu juga bila berlaku pengurangan gas, serba sedikit, memang banyaklah sebenarnya, bukan serba sedikit, dia berkaitan dengan cuaca dan iklim Malaysia. Yang kelima, macam saya cakap tadi, adalah udara yang sihat. Ya, kita mendapat udara yang sihat sepanjang PKP ni hampir sebulan lebih. Tak ada kenderaan, tak berlaku kesesakan lalu lintas. Gas daripada kenderaan, gas daripada kilang-kilang. Mungkin ada beberapa kilang lah terpaksa kena bekerja kan. Tapi ada beberapa sektor yang tutup dan memang kita tahu berlaku pengurangan gas di Malaysia dan cuaca sangat sihat dan kita pun dapat menghidup udara yang sihat, insya-Allah. Dan kita mengharapkan, kita tak naklah berlaku ni PKP, kita tak naklah PKP ni berlaku sampai bila-bila kan, sebab sektor lain akan terjejas dan sebagainya. Tapi kita mengharapkan di sebalik hikmah ini, manusia yang diciptakan oleh Allah ni mendapat hidup udara yang segar. Yang keenam, tadi yang saya cakap, tiada kesesakan lalu lintas, sebab saya kaitkan dengan gas tadi. Dan apa yang paling sedih lah, ada kenderaan tak boleh bergerak. So ada kenderaan memang tak boleh bergerak langsung, kena pergi servis, kena servis dan kena bawa pergi kedai. Itu pun ada berlaku. Bila dalam sektor PKP ni banyak sektor yang terpaksa susut dan sebagainya. Okey, itu kita ambil secara general berkenaan yang berlaku sepanjang isu COVID-19 dan juga bulan Ramadan. Okey, dari sudut emosi yang kita boleh ambil adalah satu, dari sudut stres. Tidak stres sebab tidak terjejas dalam jam dan bazar Ramadan. Ya, sebab contoh kalau kita boleh ambil, kalau kita pergi bazar Ramadan kat situ pun akan boleh mencipta stres. Sebab apa, kadang-kadang bila kita datang, okey, ramai manusia. Bila kita datang, alah tak tahu nak pergi kat mana. Bila kita datang, tolak menolak. Bila kita datang, alah tak tahu nak makan apa. Itu semua akan berlaku
dekat situ dia akan mengurangkan stres sebab kita tak akan fikir benda tu pada Ramadan kali ini. Itu dari satu sudut stres, tapi tidak dinafikan dari satu sudut stres yang lain. Ada di kalangan individu yang akan stres bila terlalu duduk di rumah ataupun bila terlalu duduk di rumah lama-lama, tidak boleh buat apa-apa. Dalam kategori mahasiswa pun sama. Begitu juga dengan golongan-golongan yang duduk rumah sewa seorang-seorang, tak tahu nak buat apa, selalu biasa duduk luar dan sebagainya. Itu pun salah satu stres. Itu dari sudut lain kita boleh ambil. Yang saya nak ambil sekarang inilah adalah salah satu sudut stres yang kita dapat mengurangkan dari sudut jam dan bazar Ramadan. Yang saya cerita tadi, bazar Ramadan ni kita ambil jam. Yelah, bila dalam jam ni, bila orang balik kerja, dia akan stres. Dia akan stres, dia rasa cepat sikit nak balik, aku nak masak, aku ada anak lagi, nak masuk kain, bla 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 dan sebagainya. Tapi kali ni dia dapat mengurang stres sebab tidak terlibat dengan jam. Sebab apa? Tak kerja dari rumah, work from home, tidak keluar pergi ke mana-mana dan sebagainya. Itu antara hikmah COVID-19 dan hikmah bulan Ramadan kali ini. Kita ambil dari sudut fizikal pula. Okey, dari sudut fizikal, ada setengah kita ambil berat badan manusia lah. Mungkin ada naik, ada turun kan, ada yang maintain. Itu dari sudut fizikal. Sepanjang bulan Ramadan ni kan, bila duduk di rumah, confirm lah bil elektrik akan naik. Rata-rata pergi rumah mana-mana, bil elektrik akan naik. Tapi TNB telah memberi beberapa persen potongan untuk bayar bil. Itu boleh rujuk TNB. Okay. Itu antara hikmah dan COVID-19 yang berlaku. Dan kita mengharapkan sebenarnya dengan hikmah COVID-19 ni, terutama kepada golongan yang selalu pergi kelab malam dan sebagainya, kita mengharapkan golongan-golongan semini di bahagian lorong, orang yang selalu beli arak, orang Muslim, kita mengharapkan golongan-golongan inilah yang akan nampak besar rahmatnya hikmah COVID-19berlaku sepanjang bulan Ramadan ini, insyaAllah. Dan apa yang paling penting dengan hikmah COVID-19 ini, berlaku setahun seumur hidup, dan ia juga, dan kita tak nak mengharapkan ia berlaku lagi. Kita nak ia hapus, dan kita mengharapkan dan kita berdoa sebenarnya supaya frontliner kita, semua frontliner kita, tak kisah dalam apa sektor sekalipun, sihat walafiat, tetap terus gagah perkasa untuk laksanakan amanah dan tugas. Dan kita mengharapkan juga dengan hikmah Ramadan ni, dengan COVID-19 ini, menjadikan kita Muslim yang sihat, kuat. InsyaAllah. Itu saja daripada saya. Doa banyak-banyak supaya dinyahkan virus COVID-19 insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.